Salam sejahtera kepada Profesor Maja Dr. Muhammad Ibrahim bin Haji Muhammad Hamzah dan rakan-rakan sekalian. Saya, Malvina Anak Muhammad Joseph, akan membentangkan tugasan individu saya bagi subjek perancangan pendidikan. Bagi tugasan individu ini, kami perlu memilih dua artikel tentang perancangan. Artikel pertama yang saya pilih adalah Using an Online Tool to Support School-Based ICT Policy Planning in Primary Education. Dan artikel kedua pula School-Based ICT Policy Plans in Primary Education. Elements, strategies and underlying processes. Bagi dua-dua artikel ini, saya memilih dan menulis satu tajuk yang baru dan menyebut tajuk yang baru, iaitu kesediaan guru terhadap perancangan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Bagi kertas konsep ini, saya membahagikan 4 bahagian untuk X, iaitu tujuan, hasil dapatan kajian lepas, implikasi dan kesimpulan. Bagi tujuan, kertas konsep ini adalah membincangkan kesediaan guru terhadap perancangan penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah rendah. Kertas konsep ini juga merujuk kepada teori Kurt Lewin pada tahun 1951 dan model Craig Davis 1989. Hasil dapatan kajian lepas adalah kesediaan guru terhadap TMK dalam pengajaran dan pembelajaran agak tinggi. Namun, kekurangan alat, kemudahan TMK dan juga kekurangan kemahiran dalam TMK, guru-guru tidak dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dengan menggunakan TMK. Implikasinya, penggunaan alat teknologi bukan sahaja mampu membantu tugas-tugas berurusan dan pentadbiran, malah berpotensi besar sebagai alat untuk menggayakan lagi persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran. Melalui penggunaan alat teknologi ini, suasana pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih menarik dan mempunyai potensi yang baik untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung diharap dapat mengadakan pelbagai kursus yang berkaitan dengan TMK kepada guru dan membekalkan kemudahan TMK yang optimum di sekolah. Bagi pengenalan kertas konsep ini, menurut Kamus Dewan edisi keempat, teknologi maklumat dan komunikasi adalah bermaksud teknologi yang berkaitan dengan pemerolehan, penyimpanan, pemprosesan dan penyebaran maklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi. Menurut Sen 1998, dalam penulisan Eurasia 2009 pula mengatakan bahawa teknologi maklumat dan komunikasi mengandungi 3 komponen, iaitu komputer, komunikasi dan tahu gunung. Sementara menurut Mok Sun Sang 1996 menyatakan bahawa penggunaan komputer dalam bidang pendidikan membawa satu reformasi serta perkembangan baharu dalam bidang pendidikan. Tahap kesediaan guru dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer merupakan salah satu aspek penting bagi menangani perubahan ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Bagi kertas konsep ini, saya memilih teori Kurt Lewin 1951. Teori Kurt Lewin 1951 ini memperkenalkan model perubahan 3 langkah. Iaitu menyatakan bahawa perubahan dapat dibahagikan meliputi kepada 3 tahap, iaitu meliputi tahap unfreezing, tahap moving dan tahap refreezing. Tahap unfreezing adalah proses perubahan yang mesti mempunyai motivasi yang kuat dan berubah dari keadaan asalnya dengan mengubah keseimbangan yang ada. Contohnya, guru-guru yang menggunakan chalk and tile, sekarang mereka berubah kepada pengajaran PMK di dalam bilik darjah. Iaitu tahap moving pula bergerak adalah tahap proses perubahan yang mana ia boleh terjadi apabila seseorang itu mempunyai maklumat dan sikap serta kemampuan yang cukup untuk berubah. Contohnya, guru-guru perlu berkemahiran menggunakan TMK di dalam bilik darjah dan pengajaran dan pembelajaran.
Tahap refreshing pula adalah tahap di mana seseorang yang membuat perubahan telah mencapai tahap baru dan keseimbangan baru selepas mereka mendapat kemahiran uh, TMK. Mereka berubah dan mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran dalam pembelajaran TMK dalam bilik darjah. Model yang saya pilih untuk kertas konsep ini adalah model penerimaan teknologi, iaitu Theory of Acceptance Model, iaitu TAM, model Fred Davis 1989. Davis 1989 mengemukakan idea mengenai TAM untuk menerangkan penerimaan pengguna terhadap teknologi komputer berdasarkan justifikasi teori yang jelas. Model penerimaan teknologi TAM merupakan hasil pengembangan dari teori of reason action atau teori aksi bersebab, iaitu akronimnya ialah TRA, yang lebih dahulu dikembangkan oleh Fishbein dan Azim pada 1975. Ini adalah raja model asas penerimaan teknologi TAM yang dihasilkan oleh Davis dan menurut Frenhouse 2010 dan Davis pada tahun 2003. Melalui model ini, dua konsep berkenaan kepercayaan dalam pelbagai dalaman sebagai penentu utama dalam TAM ialah tanggapan kebergunaan, iaitu perceived usefulness, akronimnya ialah PU, iaitu tahap di mana seseorang percaya bahawa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan prestasi individu. Tanggapan mudah diguna, perceived ease of use, PEOU, yang membawa maksud tahap di mana seseorang percaya bahawa menggunakan sesuatu sistem tidak memerlukan usaha yang bersungguh-sungguh. Model asas TAM yang mempunyai konsep fleksibel ini dicadangkan oleh Davis 1989 dan diperkukuhkan bersama Bangladesh pada tahun 2009 seperti raja satu yang saya ditunjukkan. Bagi kajian literatur pula, Nurizan 2002 menyatakan kesediaan guru bahasa dalam penggunaan komputer mendapati guru-guru lebih mengetahui tentang komputer dan bukannya kebolehan menggunakan komputer. Bagi Siti Ajar Halili dan Suganeswari pula menyatakan dalam kajian mereka, menggunakan model TAM mendapati bahawa kesediaan guru adalah baik untuk menggunakan ICT. Dalam kajian, Sun, Strobel and Newby pada 2017 menyatakan bahawa wujudnya pengaruh terhadap kesediaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi di dalam bilik darjah. Dapatan kajian dari artikel pertama, 3 sekolah yang dipilih untuk kajian ini menggunakan PICTOS sebagai alat untuk menyokong proses pembangunan pelan dasar ICT mereka dalam konteks program pembangunan keturunan. Program ini adalah berasaskan pasukan dan disedia oleh jurulatih profesional. Mengikut situasi Flemish, ketiga-tiga sekolah mewakili rangkaian pendidikan yang berbeza. Tiada satu pun daripada 3 sekolah yang mempunyai dasar ICT merancang sebelum memulakan program pembangunan keturunan. Sekolah A sudah mempunyai teks pendek yang menerangkan visi sekolah tentang informasi ICT. Sekolah B adalah bekerjasama dengan institusi latihan perguruan untuk membimbing pihak sekolah dalam proses perancangan ICT. Sekolah-sekolah juga berbeza dari segi kepuasan mereka tentang pengagihan tanggungjawab berkaitan ICT antara pemimpin sekolah dan penyelaras ICT yang sedia ada peralatan sekolah ICT, organisasi aktiviti pembangunan profesional ICT mereka dan komposisi kumpulan pemandu ICT. Bagi artikel 2 pula, dapatan kajian yang saya dapat adalah penglibatan guru melalui membuat. Ada sekolah yang tidak mempunyai pelan dasar ICT, beberapa sekolah telah menyusun pelan dasar ICT hanya untuk memuaskan jemaah hasil sekolah sahaja. 8 buah sekolah melibatkan guru dalam proses perancangan dasar ICT. Guru-guru di sekolah-sekolah ini kerap membincangkan kandungan pelan dasar ICT.
Di 4 sekolah lain, struktur jawatan kuasa penyelaras ICT membimbing interaksi yang diselaraskan mengenai proses perancangan dasar ICT dalam kalangan guru, ibu bapa dan kadang-kadang guru teknologi maklumat. Tiga daripada 4 sekolah dengan kumpulan pemandu ICT mempunyai rancangan dasar ICT yang agak pendek dengan kebanyakan kandungan tertumpu pada kumpulan ICT untuk kompetisi, tanggungjawab dan mesyuarat mereka. Pengecualian kepada corak ini ialah sekolah terhayal yang juga memperincikan sebahagian besar subkategori lain. Sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang menggunakan alat perancangan dalam talian untuk mencipta pembangunan pelan dasar ICT. Daripada perbincangan dapatan kajian berasaskan dua artikel ini, dari kedua-dua artikel ini terdapat semua sekolah yang terlibat dalam kajian menerima perancangan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Walau bagaimanapun ada sekolah tidak mencukupi alatan TMK dan tidak mempunyai pelan dasar ICT. Guru perlu sentiasa bersedia memperbaiki untuk menerima ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Bagi isu-isu di Malaysia berkaitan perancangan ini, guru kurang mahir dalam TMK dan kekurangan peralatan TMK di sekolah mendapat guru-guru tidak dapat melaksanakan pengajaran pembelajaran di bilik guru dan juga kekangan penyelenggaraan komputer juga adalah satu isu yang masalah yang dihadapi oleh guru untuk mengajar dalam bilik darjah. Guru juga tidak mahu belajar TMK. Ada segelintir guru tidak mahu belajar kemahiran TMK. Mereka masih menggunakan chalk and talk. Dan juga guru memenuhi kekangan masa. Seperti mereka tidak mencukup menyediakan bahan-bahan untuk pengajaran dan pembelajaran. Mereka berkurang masa untuk menyediakan dalam pengajaran pembelajaran dalam TMK. Implikasi terhadap sistem pendidikan Malaysia dari aspek perancangan, saya memilih dasar, latihan dan amalan. Dasar pula mengatakan mengutamakan peranan dan fungsi teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat kurikulum dalam pengajaran dan pembelajaran. Ini menentukan dalam Kementerian Pendidikan Malaysia pada 2003. Latihan pula perlu mengadakan kursus-kursus teknologi maklumat untuk semua guru untuk melancarkan dan mengaplikasikan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Dan juga amalan guru hendaklah sedia menerima perubahan anjakan paradigma untuk menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran. Kesimpulannya, perkembangan teknologi telah memberikan pelbagai jenis perubahan dalam sistem pendidikan. Guru perlu memantapkan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi dalam pendidikan. Guru mestilah mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlandaskan TMK supaya murid tidak akan ketinggalan dalam perkembangan teknologi ini dan dapat memupul minat dalam sesuatu mata pelajaran yang dipelajari. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.